Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan salam madani kepada semua pengamal-pengamal OSH di luar sana. Bertemu lagi dalam rancangan podcast SPE Talk. Dan The Trainer Program ni adalah salah satu program yang diadakan untuk kita melihat, mengajar, untuk mengkompetenkan atau membuat seorang trainer tu benar-benar berkelayakan untuk mengajar. Benda ni adalah satu keperluan sebenarnya sebagai seorang trainer. Dia tahu dia nak buat apa. Itu adalah program-program trainer yang memang dekat Malaysia ni memang luas daripada konsep dia. Okey, untuk di Malaysia ni kalau nak menjadi seorang trainer ada beberapa laluan lah. Kan? Laluan pertama, kalau anda dah laluan pertama adalah seperti masuk ke dalam program train the trainer yang dianjurkan oleh Tabung Pembangunan Sumber Manusia atau HRDPOP di mana dia adalah 5 hari dia punya training tersebut. Bila anda keluar daripada training tersebut, anda akan jadi seorang trainer dan dia sekarang ni ada dua. Satu, trainer-trainer sebelum 2021 dia perlu ada accredited by activity, tapi trainer yang dah hadir 5 hari ni dia perlu untuk membuat satu video untuk, dan lepas tu dia perlu upload untuk menjadi seorang trainer, accredited trainer. Itu yang pertama. Itu laluan daripada SMPOP. Laluan kedua adalah TTT yang dibuat oleh NIOSH. Itu NIOSH Malaysia juga menganjurkan trainer program di mana mereka mengeluarkan dua program, iaitu trainer 1 dan trainer 2. So, siapa-siapa yang menghadiri kedua-dua training ini, maksudnya dia boleh memohon dengan HRDPOP untuk mendapatkan pengecualian. Okay? Dan manakala laluan ketiga pula, yang laluan sekarang yang tengah popular sekarang, di mana ramai orang dah kontak Mamu dah, orang kontak Mamu tanyakan benda ni, ialah laluan trainer di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran melalui pencapaian terdahulu. Itu di mana kalau dah tuan memang dah jadi seorang trainer kat luar sana, tapi tak pergi program HRDPOP, tak pergi program NIOSH, boleh hadir ke pusat penilaian amali, mana-mana pusat penilaian amali, dan boleh buat trainer melalui pencapaian terdahulu. Dan penyata pencapaian ini juga diiktiraf oleh HRDPOP, di mana juga boleh mendapat pengecualian sebagai trainer dan juga dia boleh juga menjadi trainer yang boleh dituntut bila dia ada pelatihan di bawah Tabung Pembangunan Sumber Manusia. Kelebihan banyak. Kelebihan ni kalau nak kata bila anda dah ada trainer tu, dia macam satu lesen lah. Maksudnya anda layak untuk mengajar, anda layak untuk itu salah satu kerjaya lah. Maksudnya sebagai seorang macam freelance lah, boleh pergi mana-mana training provider. Kita kalau ikut data daripada daripada HRDPOP, kita ada lebih daripada 6,000 penyedia latihan, 6,000 penyedia latihan. So maksudnya laluan anda bila ada trainer ni, anda boleh pergi mana-mana untuk anda menawarkan yang bahawa anda adalah seorang yang kompeten, yang berkelayakan untuk mengajar, dan bila ada sendiri juga, ia juga akan memberikan salah satu laluan tambahan ekonomi lah bagi seorang. Mungkin ada seorang yang bekerja dalam masa yang sama, tuan-tuan nak sharing berkaitan dengan knowledge anda, so boleh menggunakan ini untuk mengajar di industri. Penyata pencapaian yang dikeluarkan oleh APK ni adalah dia mengiktiraf dia ada dua. Satu, penyata pencapaian melalui pembangunan portfolio, satu lagi penyata pencapaian melalui penilaian amali. So kalau siapa-siapa trainer tu yang memang walaupun dah ada HRDPOP, walaupun dah ada tu, tapi dia nak tambah dia punya capability tu, boleh hadir untuk buat penyata pencapaian, di mana penyata pencapaian ni melalui kaedah. Contoh saya ambil penilaian amali lah. Penilaian amali ni kita akan buat kursus maksudnya 2 hari, ataupun kita akan guide kepada peserta tersebut macam mana cara-cara nak buat design, macam mana cara-cara nak buat course outline, kan, macam mana cara nak
nak deliver training kan, dan macam mana cara-cara nak buat evaluation berdasarkan National Occupational Skill Standard dalam bidang trainer. Okey. Selepas itu, trainer ni juga dia boleh bila selepas ada sesi penilaian daripada pegawai penilaian luar, mereka akan dapat satu penjata pencapaian yang ada jangka kerajaan. Maksudnya dia boleh masuk bila ada JPT punya ni, dia lagi besar sebenarnya. Dia boleh mengajar dekat institut yang di bawah Jabatan Kemahiran lah, dan juga di samping juga dia boleh mengajar dekat syarikat-syarikat yang membuat kepada syarikat. Okey. Bila kita cerita pasal konten pengajaran dalam JPT ni, salah satu benda yang kita tengok ialah NOS. Apa itu NOS? NOS adalah National Occupational Skill Standard. Di mana kalau kita tengok dalam bidang yang telah dibangunkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, ada lebih kurang 4,000 bidang. 4,000 bidang yang telah dibangunkan. Salah satunya adalah National Occupational Standard, itu NOS trainer. So dalam tu memang dah ada NOS, kita kena ikut. Pertama sekali, you need to identify the training. Contohnya, you kena buat training ni generalistik. Siapa participant you? Kan? Apa method you nak ajar? Apa kaedah nak buat? So you need to identify the training. Yang kedua, you need to design the course outline. Contohnya kau nak ajar apa? Contoh kau nak ajar forklift. Forklift tu pun ada NOS ni juga. Okay, berdasarkan apa? Knowledge, skill, attitude. Kau designkan dia punya course outline. Lepas tu pula kena buat slide. Ramai orang salah faham bila buat slide dengan nota. Apa beza slide dengan nota? Kan? So ramai tak faham. Slide ni macam mana, nota tu macam dalam latihan itu akan diajar lah. Ya? Dan yang ketiga ialah, yang keempat adalah macam mana kita nak buat penilaian pada peserta kita. Sebab kalau kita ikut pada SHE the training, penilaian perlu dilakukan. Sebab kalau tidak, hanya sekadar kita buat briefing. Sebab you tak ada penilaian pengetahuan. Benda itulah yang kita ajar dalam train the trainer. Macam mana you nak. Lagi satu yang you all perlu tahu lah, macam mana kita punya etik sebagai trainer. Boleh tak kita buat shaming? Kita nak buat lawak, tapi lawak kita tu lawak apa? Lawak tak kena. Bila lawak tak kena, maksudnya dia akan jadi macam apalah trainer tu. Sebab tu dalam penilaian yang dibuat ada penilaian kan. So dia ada skala dia sampai 5 kan. So kalau lah anda sebagai trainer asyik dapat 3-2, you rasa dia akan panggil you. Akan panggil dia. Sebab apa? You dah trainer yang tak berkaliber. So dalam latihan yang kita akan buat tu, itulah modul-modul yang kita diajar berdasarkan NOS. Okey. Kalau you dah ada pengalaman, kalau dah dalam bidang tu, contoh you memang mengajar, contoh dalam bidang keselamatan kesihatan pekerjaan ni, saya sendiri lah, JPT dalam tu dia kata setahun je sebenarnya. Tapi kalau saya sendiri, kalau you nak jadi seorang trainer tu, biarlah pengalaman you tu ada lah seperti kurang 3 tahun lah. You dah mengajar. Sebab ramai juga SFT officer ni ataupun pengamal OSH ni, dia tak boleh cakap. Dia selalu depend pada trainer luar. Sebab dia apa? Dia boleh jadi SHO, tapi bila berhadapan dengan orang, dia nervous. Kan? Dia tak tahu nak cakap benda. Tak kata apa. Material yang dibuat pun, Allahu Akbar. Dia memang nak ambil daripada ChatGPT. Kan? Dia bukannya berdasarkan kadang-kadang undang-undang pun salah dan sebagainya kan. So, sebab itu, dia kata, dalam latihan yang kita akan buat tu, maksudnya yang paling penting pengalaman. Sebab ada juga yang telefon mamu, baru je keluar daripada universiti. Dah telefon dah. Mamu ada tak peluang nak jadi trainer? So maksudnya kalau dia tanya pasal use regulation, sebab you baru keluar universiti tau, you tak ada pengalaman lagi, betul tak? So semuanya adalah tahun, 3 tahun pengalaman lah. Train the trainer tu lah. Dan lagi bagus kalau dia ada 5 tahun ke atas. Sebab kita nak polish trainer tu, memang betul-betul jadi seorang trainer yang betul berkaliber dan dia boleh menyampaikan setiap wadah, setiap kata-kata dan juga setiap benda tu dapat menusuk sampai ke peringkat peserta tu faham apa yang disampaikan. Ya. Okey.
Kalau kita tengok macam kita dah cakap tadi, dalam negara kita ada 3 laluan jadi trainer lah. Yang sekali HRD Corp, NIOS, tapi bila you ambil HRD Corp dengan NIOS ni, memanglah you boleh mengajar dekat mana-mana syarikat yang memang ada apa tu, HRD Corp kan, yang memang buat HRD Corp. Tapi bila you nak masuk ke institusi ataupun college-college di bawah DPK tu, maksudnya Jabatan Pengenalan Kepimpinan, tak boleh. Sebab salah satu syarat dia mereka nak ada TPK dan DPK. So, maksudnya you dah ada HRD Corp, bagus, alhamdulillah. You dah ada TPK, bagus, alhamdulillah. Ya. Tapi yang paling penting, you, kalau ada lagi satu lagi kita panggil itu DPK punya, you dah completekan cycle you sebagai seorang trainer, maksudnya you boleh pergi mana-mana industri tanpa sebarang halangan. So, ini akan meningkatkan lagi satu level. Ada orang cakap, saya dah ada trainer-trainer lah, HRD Corp. Tapi, bezanya menghadiri latihan penilaian pendapat dahulu dengan Mamu ni, di SPE ni, kita bukan sekadar ajar 4 yang dalam law sahaja. Kita ajar macam mana kita nak buat design training berkaitan dengan legal yang terkini. Sebab kalau kita tengok ada maklumat arahan latihan, undang-undang tu kalau kita baca dalam OSHA ke dalam peraturannya, memang diulang-ulang maklumat arahan latihan. Apa benda yang disampaikan? So, dalam latihan ini juga kita akan bagi satu kelebihan kepada mereka yang menghadiri TPK ini untuk terus polish orang punya bakat untuk menjadi seorang trainer yang betul excellent. So, walaupun saya alhamdulillah dengan izin Allah SWT pada tahun 2023 HRD Corp telah menganugerahkan saya anugerah The Excellent Trainer. Saya dah berkongsi lah kepada trainer-trainer di luar sana sebagai macam mana cara kita ada cara-cara kita sendiri. Tak salah untuk kita bertalaki. Kalau dalam Islam kita panggil dia bertalaki. Dan macam saya sendiri pun, walaupun saya dah ada pencapaian macam ni pun, saya still belajar juga dengan orang-orang yang lebih terdahulu daripada saya yang telah pun buat latihan dalam bidang latihan ni, cara-cara mereka, metode mereka, pencapaian mereka, supaya saya dapat improve. Lagi satu, saya juga dalam bidang dalam sekarang ke bidang akademik ni, kalau kita tengok, citation is very important. Bila kita buat satu-satu material tu, jangan claim kita punya sendiri. Kalau boleh, you letak dia punya source of information. Daripada mana you ambil maklumat-maklumat. Saya mengharapkan kalau boleh lah, lebih ramai lah trainer-trainer di luar ni, pergilah ambil TPK. Boleh buat dengan saya juga, di Karak. Sebab saya memang betul-betul akan guide mereka untuk menjadi yang terbaik. Yang paling penting sekarang ni, kita ni sebenarnya bukan, jangan jadikan duit sebagai kita punya cita-cita. Sebab ramai orang nak jadi trainer sebab kita cakap dapat duit. Sebenarnya tak. Tanggungjawab sebenarnya. Bila kita dah mengajar satu syarikat sebenarnya, bila kita dah balik, kalau berlaku kemalangan kat syarikat tu, kita tak boleh tidur. Kita tanya, siapa trainer? Mamu trainer. Kita rasa malu. Sebab apa? Kita dah buat latihan, tapi kita berlaku kemalangan. Sebab apa? Sebab mungkin metod penyampaian kita tu tak mencapai, tak meresapi. Cakap tu sanubari yang kita hadir. So harapan saya perjuangan ini adalah satu perjuangan. So siapa-siapa yang hadir tu, jadilah seorang trainer yang benar-benar dapat membantu industri dan juga dapat membawa industri daripada zero kepada menjadi somebody dan juga terus dapat menitik beratkan satu dipanggil safety culture yang tidak reti. InsyaAllah. Sehingga bertemu lagi dalam podcast yang akan datang seterusnya. Terus follow kami di YouTube dan juga di Instagram dan juga di TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bye.